Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau tidak mampu dijawab oleh Perikatan Nasional tentang isu ini, dijangkakan pilihan Rea PRK Sungai Air Kuning bakal diketahui dengan lebih awal keputusannya. Beri penjelasan kenapa pampasan Kampung Sungai Baru rendah. Itu persoalan yang perlu dijawab oleh Perikatan Nasional. Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa serta Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta dicabar untuk memberikan penjelasan mengenai jumlah pampasan tidak wajar yang diberikan kepada penduduk Kampung Sungai Baru. Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan Khalid Samad berkata, pampasan RM450 kaki persegi adalah sangat rendah dan tidak munasabah berbanding penilaian JPPH untuk tanah bersebelahan iaitu kawasan tanah MES yang ditetapkan iaitu RM1,000 kaki persegi semasa era Pakatan Harapan PH. Saya nak cabar untuk menjelaskan kenapa penilaian Kampung Sungai Baru begitu rendah berbanding penilaian dibuat mereka terhadap tanah MES. Ini satu kecelaruan dan tak munasabah yang sehingga hari ini tidak dijelaskan, kata Khalid. Dalam perkembangan lain, Khalid mengalu-alukan sidang media yang akan diadakan oleh Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beliau berkata sepatutnya Johari sejak awal lagi perlu terlibat dalam isu ini kerana ia berada di kawasannya. Beliau mahu tahu apa penjelasan Johari dalam isu ini dan apa langkah yang telah dilakukannya dalam membela penduduk yang teraniaya. Saya alu-alukan memang sepatutnya dari awal dia terlibat kerana ini kawasan dia. Kita nak perjelaskan penjelasan beliau, katanya. Saya nak tahu apa Johari Ghani lakukan untuk membela nasib penduduk dan saya menunggu-nunggu penjelasan yang akan dibuat kerana dia ahli Parlimen Titiwangsa, ujarnya lagi. Isu Kampung Sungai Baru, Khalid Samad saman Rafidah Ibrahim kerana menfitnah. Saudara-saudara sekalian, isu kali ini jauh lebih hebat. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad memfailkan tindakan undang-undang terhadap Rafidah Ibrahim atas dakwaan memfitnah. Khalid berkata, peguamnya telah pun menghantar notis tuntutan ke alamat kediaman Rafidah menuntut 3 perkara, iaitu permohonan maaf, penarikan balik tuduhan dan bayaran ganti rugi. Pempengaruh itu didakwa memuat naik hantaran fitnah di TikTok, menuduh Khalid mahu memansuhkan lembaga pentadbiran Malay Agricultural Settlement atau MES. Dia juga menuduh bekas menteri itu ingin menghapuskan tanah rizab Melayu bukan sahaja di Kampung Sungai Baru tetapi di seluruh Kampung Baru. Khalid berkata tindakan saman tersebut diambil berikutan tuduhan dibuat merupakan tuduhan liar dan tidak bertanggungjawab. Walaupun orang kata dia buat TikTok menarik, tapi fakta semua ke laut. Nampak macam dia tak faham apa dia cakap. Orang di sebalik masalah di Kampung Baru itu, iaitu Tan Sri Anwar Musa, dia puji pula. Untuk hentikan perkara ini, saya tak ada pilihan kerana tuduhan dibuat liar, tak bertanggungjawab dan saya terpaksa saman dia. Kalau tak, dia akan teruskan, katanya dalam sidang media sebentar tadi. Khalid sejak tahun lalu mengadakan banyak pertemuan dengan penduduk Kampung Sungai Baru, menuntut pampasan yang sewajarnya dari Kerajaan Persekutuan. Dalam tempoh itu, bekas Menteri sewaktu Perikatan Nasional PN mentadbir, Datuk Seri Sahidan Kasim dan Anwar Musa terus mendiamkan diri. Akta pengambilan tanah 1960 dilakukan ketika Perikatan Nasional PN memerintah. Namun Anwar Musa dan Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan penglibatan mereka. Isu ini tiba-tiba jadi hangat. Masa ianya berlaku, semua diam. Hanya saya seorang je yang membantah dalam Parlimen. Lepas PRU pun saya buat. Sekarang ini bila flat-flat dirubuhkan, barulah muncul hero-hero seolah-olah
baru bangun tidur, ujarnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu ladang babi haram dalam PRK Air Kuning ditunggang seluas-luasnya dan seboleh-bolehnya sampai ke maksimumnya. Tiada modal lain yang boleh digunakan, maka isu ini ditunggang untuk kempen sesuatu parti. Namun demikian, rupa-rupanya Exco telah menjawab Perikatan Nasional berkait dengan isu ladang babi ini. Exco menjawab, tiada ladang babi haram di Perak. Kerajaan Perak memberi jaminan semua 85 ladang babi yang beroperasi di negeri itu mempunyai lisensa, menolak dakwaan yang dibangkitkan oleh Perikatan Nasional PN. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia Kesehatan, Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak, E. Sivanesan berkata, semua ladang yang dikenal pasti oleh pihak berkuasa telah mendapat kelulusan kerajaan. Saya telah bertemu dengan setiap penternak babi di Perak. Malah kami mengadakan mesyuarat setiap 3 bulan, katanya. Mereka semua menjalankan penternakan babi yang sah, katanya kepada pemberita ketika ditemui di program jualan madani rakyat di Air Kuning, Perak hari ini. Sivanesan menjelaskan susulan pelaksanaan aktiviti penyusunan semula yang dimulakan oleh kerajaan negeri sejak 26 bulan lalu, sebanyak 25% ladang babi telah ditutup. Menolak dakwaan yang dibuat oleh pemimpin PN sebelum ini, dia berkata, hanya terdapat 9 ladang babi di Air Kuning, dan dari jumlah itu, 3 telah mendapat kelulusan untuk melaksanakan teknik penternakan moden. Baki 6 lagi ladang katanya sedang dalam proses mendapatkan kelulusan sama daripada pihak berkuasa. Adon Manjoy, Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Perak, Hafiz Sabri, kata ada 30 ladang babi di Batang Padang, tetapi sebenarnya hanya ada 21 ladang, tegasnya. Ketua Pembangkang nak bercakap tentang sesuatu isu, mereka kena tahu fakta yang betul, katanya lagi. Esok, saya akan terangkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri bagaimana babi dibawa masuk ke negara kita, bagaimana proses penternakannya, dan bila ia bermula, katanya. Sivanesan turut menegaskan, meskipun kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk menutup ladang babi, langkah itu boleh membawa kesan buruk kepada pasaran makanan. Kalau kita tutup ladang babi, 26% rakyat yang makan daging babi sebagai sumber protein terpaksa cari alternatif lain. Kalau mereka beralih kepada ayam, bekalan pasaran ayam pula akan merosot dan itu boleh mencetuskan krisis lain, jelasnya. Terdahulu, PN menimbulkan kebimbangan mengenai dakwaan wujudnya terlalu banyak ladang babi di kawasan majoriti Melayu di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Air Kuning yang sedang menghadapi pilihan raya kecil PRK berikutan kematian penyandangnya dari UMNO. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata ladang-ladang itu mengancam alam sekitar dan kesihatan awam. Mendakwa pemerhatian di lapangan oleh pihaknya menemui banyak ladang babi sah dan tidak sah di kawasan berpenduduk majoriti Melayu Islam. Pengarah Jabatan Penyelidikan dan Polisi Jawatan Kuasa Penerangan PAS Nurul Islam Mohamed Yusuf turut mengulangi dakwaan itu semalam. Malah Nurul Islam mencabar pemuda amanah Perak supaya mandi di sungai untuk membuktikan air tidak tercemar akibat ladang babi. Ini selepas sayap pemuda amanah mengkritik PN kerana didakwa mempolitikkan isu berkenan menjelang PRK Air Kuning. Pengundi dijadual mengundi pada 26 April ini
dengan Perikatan Nasional PN menampilkan Ketua Perikatan Nasional PN TAPA Abdul Muhaimin Malik sebagai calon manakala BN meletakkan Setiausaha UMNO TAPA Yusri Bakir. Timbalan Setiausaha Agung PSM Bawani KS melengkapkan pertandingan 3 penjuru bagi kerusi Dewan Undangan itu yang terletak di Parlimen TAPA. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.